Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustazah Hani. Kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran Sirah bagi tahun 5. Sirah tahun 5. Okey, jadi sebelum tu mari kita sama-sama baca doa sebelum belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey. Kelas Sirah tahun 5. Okey, Sirah tahun 5 kita masih lagi dalam tajuk besar yang sama, perkembangan agama Islam. Pelajaran 1. Tapi dalam video kali ini kita akan habiskan semua tajuk ni. Ini last kita dalam tajuk ni. Sebabnya kamu tengok perkembangan agama Islam ada 5 sudut. 4 sudut ni kita dah belajar. Sudut akidah kita dah sudah. Sudut ibadah pun sudah. Sudut akhlak pun sudah. Sudut muamalat tak elok kan ni, tak betul kan? Saya tak betul kan? Tak marbutah. Sudut muamalat pun sudah. Sebelum cuti kita dah ada buat video. Jadi dalam video kali ini kita akan teruskan ke unit yang terakhir, unit 5, pelajaran 1, unit 5, sudut qanun, perkembangan agama Islam dari sudut qanun. Okey, kita teruskan. Qanun. Qanun itu juga dikenali sebagai perundangan. Qanun tu bahasa Arab. Kalau bahasa Melayunya perundangan. Qanun tu kata pinjaman bahasa Arab. Orang Arab guna perkataan qanun. Tapi kalau bahasa Melayu yang betul kita sebut perundangan, tapi orang Melayu pun ada juga guna istilah qanun. Okey, jadi qanun itu juga perundangan. Perundangan itu qanun. Perundangan Islam yang pertama ialah Piagam Madinah. Perundangan rules yang pertama adalah rules yang tertulis lah, perundangan Islam yang pertama ialah Piagam Madinah. Tengok yang ketiga, poin ketiga. Piagam Madinah adalah piagam bertulis yang pertama di dunia. Tak ada, orang lain tak ada buat lagi. Nabi Muhammad yang buat dulu. Jadi orang Eropah pun baru buat kemudian diikut contoh daripada Nabi Muhammad. Baru ada akta-akta semua tu. Jadi Piagam Madinah adalah piagam bertulis yang pertama. Piagam Madinah digubal. Kalau namanya peraturan piagam ni tak pun undang-undang, kita bagi kata yang sesuai untuk kata kerja yang sesuai adalah gubal. Jangan tanya dah, tahun lepas ramai tanya saya, Ustazah gubal tu apa? Gubal tu dia kata kerja, tapi kata kerja yang khusus, dia khas untuk mencipta peraturan, mencipta perundangan, mencipta undang-undang. Itulah namanya perkataan gubal. Jangan pula saya menggubal nasi goreng pagi tadi. Itu tak ada kena-mengena. Dia memasak nasi goreng, bukan menggubal nasi goreng. Kalau piagam, peraturan, undang-undang, kita panggil saya menggubal undang-undang ini semalam. Macam tu. Okey, jadi Piagam Madinah digubal pada tahun pertama Hijrah bersamaan 622 Masihi. Nabi Muhammad berhijrah. Saya flashback sikit apa yang kamu dah belajar masa tahun 3. Peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Ingat lagi kan? Peristiwa hijrah, Nabi Muhammad berhijrah dari Mekah ke Madinah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
Lepas tu ada orang nak tangkap Nabi Muhammad tapi tak berjaya. Lepas tu Nabi Muhammad berhijrah dari Mekah sampai ke Madinah. Setibanya Nabi Muhammad di Madinah, perkara pertama yang Nabi Muhammad buat adalah inilah, menggubal piagam Madinah. Itulah dia perkara pertama. Apa lalat ni? Perkara pertama yang Nabi Muhammad buat apabila tiba di Madinah, masa penghijrahan Nabi Muhammad. Okey, kita tengok antara isi di dalam piagam Madinah. Isi-isi dalam piagam Madinah ni adalah, yang pertama kita tengok persepakatan. Kena baca betul-betul. Persepakatan penduduk Madinah yang pelbagai kaum. Apa kaumnya? Kaum Khazraj, kaum Aus, kaum Yahudi. Jadi semua tahu kan, ada kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Kaum Ansar itu terbahagi kepada dua kaum, iaitu kaum Khazraj dan kaum Aus. Kaum Aus dan Khazraj ini, kedua-dua kaum ni kita bagi dia kaum Ansar, orang yang membantu orang Islam yang berhijrah ke Madinah. Okey, jadi nanti kita ulang kaji. Habis tajuk ni, kita ulang kaji sama-sama. Okey, kita tengok yang seterusnya. Antara isi lain dalam piagam Madinah adalah nama Yasrib ditukar kepada Madinah. Madinah ni nama asalnya adalah Yasrib. Yasrabarib. Yasrib. Ni nama lama. Lepas tu bila Nabi Muhammad dah berhijrah ke Madinah, Nabi Muhammad buat piagam Madinah. Nabi Muhammad tukarkan Yasrib kepada Madinah. Okey. Itulah antara isi yang ada dalam piagam Madinah. Seterusnya kita tengok langkah-langkah membentuk perundangan. Ada langkah-langkah ya nak membentuk perundangan ni, bukan main terus buat je. Dia ada cara-cara dia. Okey, apa cara dia? Kita tengok. Cara yang pertama adalah Nabi Muhammad membina masjid. Membina masjid. Dalam perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq daripada Mekah ke Madinah, dalam perjalanan tu Nabi Muhammad telah berhenti di Quba. Ada satu nama tempat ni, Nabi Muhammad berhenti dekat Quba. Di Quba, Nabi Muhammad telah membina sebuah masjid. Itu adalah masjid yang pertama dibina. Kalau orang tanya masjid pertama, masjid apa? Masjid Quba. Terletak di mana? Di Quba. Nama masjid tu Masjid Quba. Dekat mana terletaknya? Di Quba. Jadi selepas Nabi Muhammad dah beristirahat di Quba, membina masjid di Quba, lepas tu Nabi Muhammad meneruskan perjalanan baginda bersama Sayyidina Abu Bakar sampai ke Madinah. Sampai di Madinah, Nabi Muhammad buat piagam Madinah. Lepas tu Nabi Muhammad ada juga membina masjid lagi. Masjid yang kedua, Masjid An-Nabawi. Itulah dia, membina masjid. Ni langkah yang pertama. Langkah yang kedua, mempersaudarakan kaum Muhajirin. Langkah yang ketiga, mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi. Tadi kan kita ada baca tadi kan, pelbagai kaum. Dekat Madinah ni pelbagai kaum. Ada kaum Khazraj, ada kaum Aus, ada kaum Yahudi. Jadi kaum Khazraj dengan kaum Aus ni, dia orang Islam lah. Dia membantu orang Islam. Jadi kaum Yahudi, orang Yahudi ni, ada yang tak masuk Islam, dia bukan Islam, tapi Nabi Muhammad buat perjanjian dengan orang Yahudi. Okey, kita tengok seterusnya slide. Okey. Yang pertama tadi saya dah ada sebut dah. Tadi saya terangkan sikit kan. Membina masjid. Langkah yang pertama membina masjid. Tadi saya cerita Nabi Muhammad membina masjid pertama ialah Masjid Quba. Macam ni ejaan Quba ya, qaf, bukan kaf. Qaf, bukan kaf. Ini qaf. Quba. Okey, kita tengok kegunaan masjid. Masjid digunakan kegunaan utamanya sekarang pun masih adalah tempat ibadah. Ni yang pertama.
Yang keduanya adalah tempat bersosial. Tempat bersosial lah macam nak ada buat apa-apa aktiviti bersama. Macam ada aktiviti kampung, ada masjid kat situ kan. Lepas tu buatlah apa-apa aktiviti kampung kat situ. Macam gotong royong ke, apa-apa ke, nak mengeratkan silaturahim antara penduduk kampung tu, gitu. Lepas tu kegunaan masjid yang ketiga adalah pusat pentadbiran. Dulu pada masa zaman Nabi Muhammad, masjid juga digunakan sebagai pusat pentadbiran. Apa-apa dekat masjid pentadbiran kampung. Lepas tu juga dijadikan sebagai tempat menyelesaikan masalah. Apa-apa nak selesaikan masalah, pergi masjid, rujuk dekat orang-orang yang ada kat masjid. Nabi Muhammad selalu ada kat masjid, tanya kat Nabi Muhammad kat masjid. Gitu. Lepas tu yang ketiga, bukan tanya Nabi Muhammad je, ada guru-guru boleh menuntut ilmu kan. Tanyalah macam mana nak menyelesaikan masalah, tanya guru macam mana nak menyelesaikan masalah ni, apa-apa. Lepas tu yang kelima, tengok menyampaikan ajaran Islam. Jadi masjid juga adalah tempat penyebaran ilmu. Nak ada pengajian-pengajian Islam, ada pengajian-pengajian lah, kuliah-kuliah berkongsi ilmu, menyampaikan ilmu-ilmu. Nabi Muhammad menyampaikan, menerangkan dalil-dalil, lepas tu menerangkan macam mana pendidikan akhlak kita, macam tu. Menyampaikan ajaran Islam juga ni, semua buat dekat masjid. Gitu. Okey, kita tengok slide seterusnya. Langkah yang kedua tadi, ingat kan? Ingatlah, janganlah tak ingat. Langkah yang kedua dalam membentuk perundangan adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Kenapa saya dengar macam ada yang tak tahu? Ada yang tanya dalam bercakap dalam hati, Muhajirin tak apa, Ansar tak apa. Muhajirin. Kamu tengok kata dasar dia ha, jim, ra. Hajaro. Sama tak? Hijrah, muhajirin. Dia sama. Perkataan dasar yang sama digunakan. Jadi muhajirin ni adalah orang-orang yang berhijrah ke Madinah. Orang muhajirin ni asalnya orang Mekah, tapi dia berhijrah ke Madinah. Pindah ke Madinah. Itulah muhajirin. Ansar. Ansar itu apa pula? Ansar itu Ansar. Alif, nun, sod, alif, ra. Ansar. Asal perkataannya adalah nun, sod, ra. Nasara. Tengoklah rata-rata saya tulis. Pandai-pandailah cari mana saya tulis. Nun, sod, ra. Nasara. Belajar bahasa Arab hari ni. Nasara itu adalah kata kerja. Macam akala. Akala apa? Akala makan. Makan tahu. Aduh, akala tak tahu. Tahu makan je. Akala. Akala makan. Nah, hari ni kita belajar nasara. Nasara apa? Tolong. Tolong. Nasara. Tolong. Gitu. Jadi, Ansar ini adalah orang yang menolong orang muhajirin. Jadi Ansar ni adalah orang Madinah. Orang asal Madinah, dia tolong orang yang datang ke Madinah. Macam muhajirin ni dari Mekah datang ke Madinah. Lepas tu orang Ansar ni tolong muhajirin. Itulah dia. Dah kita ni ulang kaji tiba-tiba. Tak apalah, asal kamu tolonglah ingat. Jadi itulah muhajirin dan Ansar. Okey, jadi Nabi Muhammad mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Untuk apa? Untuk mewujudkan persefahaman dan dalam membantu kaum Muhajirin memulakan kehidupan baharu di Madinah dengan bantuan kaum Ansar. Kan tadi saya dah kata kaum Ansar tolong kaum Muhajirin. Lepas tu Nabi Muhammad nak depa ni, kaum Muhajirin dan kaum Ansar ni ada pertalian macam bak kata orang putih bond lagi tu, bond. Bukan James Bond ya. Dia macam
hubungan. Hubungan yang utuh. Gitu. Utuh, kalau tak tahu dia macam teguh, yang kuat, yang kukuh. Gitulah. Perhubungan yang tak boleh siapa kacau. Kalau orang nak kacau pun susah lah gitu. Nak buat perhubungan yang ada persefahaman yang kuat. Jadi Nabi Muhammad mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar supaya tak mudah berpecah belah. Saling bantu membantu, jadi saling sayang menyayangi gitu. Okey, jadi kita teruskan ke langkah yang ketiga dalam membentuk perundangan. Tadi mula-mula langkah membentuk perundangan yang pertama membina masjid. Langkah yang kedua mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Langkah yang ketiga mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi. Tadi kan saya cakap penduduk Madinah ada pelbagai kaum. Ada kaum Khazraj, ada kaum Aus, iaitu kaum Khazraj dan Aus itu adalah kaum Ansar. Memang orang baik lah ni, orang Islam. Orang Yahudi ada yang tak masuk Islam. Jadi orang yang tak masuk Islam ni Nabi Muhammad buat perjanjian. Perjanjian supaya apa perjanjiannya? Perjanjian untuk mempertahankan Madinah dari ancaman luar. Duduk dekat Madinah, kan? Duduk kat Madinah sama-sama. Orang Yahudi ni tak Islam. Orang Islam pun duduk juga dekat dalam Madinah. Jadi maknanya cakap dalam Madinah tu ada orang Islam dengan orang tak Islam. Jadi Nabi Muhammad buat perjanjian dengan orang yang bukan Islam, orang Yahudi yang tak Islam ni, supaya kita mempertahankan sama-sama. Tak kira Islam ke tak Islam ke, sama-sama mempertahankan Madinah daripada ancaman luar, daripada kena Allahu Akbar, daripada kena jajah dengan orang lain. Daripada kena serang, daripada kena buat apa-apalah, diganggu oleh kuasa luar. Sama-sama mempertahankan Madinah, tak kira Islam ke tak. Buat perjanjian macam tu. Okey, yang kedua kita tengok memberi jaminan bahawa kaum Yahudi tidak akan diperangi. Inilah antara perjanjian dengan Nabi Muhammad dan orang Yahudi. Nabi Muhammad buat perjanjian dengan orang Yahudi, jamin memang tak ada perang. Orang Islam tak akan berperang dengan orang Yahudi yang bukan Islam. Tapi kena ikut ni lah. Kena ikut peraturan lah. Ada peraturan. Kalau dia langgar peraturan tadi, memang ni lah. Memang ini memang kena perang lah. Lepas tu yang ketiga, tengok yang terakhir. Mengakui agama dan harta kaum Yahudi dengan syarat-syarat yang adil kepada semua. Macam ada kaum Yahudi adalah harta-harta dia banyak ke apa kan. Lepas tu Nabi Muhammad buat perjanjian dengan orang Yahudi tu, okey, itu memang harta dia, tapi ada syarat-syarat dia. Macam adalah syarat-syarat macam kena cukai ke kan. Lepas tu kena adil. Okey, jadi begitulah. Jadi kita habislah langkah-langkah membentuk perundangan. Ada 3 tadi. Membina masjid, mempersaudarakan kaum Yahudi pula dah. Mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Yang ketiga, mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi. Okey, dekat habis dah ni, jangan risau. Okey, kita tengok kesan. Allahu Akbar. Kesan perundangan Islam kepada dakwah Islam. Apa jadi dekat dakwah Islam apabila Nabi Muhammad buat perundangan Islam macam tu? Tiba-tiba tak pernah ada peraturan, tiba-tiba Nabi Muhammad buat peraturan. Macam mana dengan dakwah Islam? Bila banyak peraturan, tak boleh buat itu, tak boleh buat ini, adakah dakwah Islam makin susah untuk disebarkan? Okey, kita tengok. Yang pertama, mempunyai peraturan yang boleh dipatuhi oleh semua penduduk. Jadi nak cakap Nabi Muhammad buat perundangan Islam ni bukan perundangan yang saja-saja ikut keuntungan dan kemudahan Nabi Muhammad SAW. Bukan. Dia untuk kebaikan semua orang. Bukan untuk Nabi Muhammad SAW.
untuk semua. Jadi peraturan yang dicipta, yang digubal adalah yang boleh dipatuhi oleh semua penduduk. Yang kedua, bersesuaian dengan masyarakat majmuk. Tiba-tiba tengyang-nyang terdengar ada orang tak tahu masyarakat majmuk tu apa. Masyarakat majmuk tu perkataan bahasa Arab tapi digunakan oleh orang Melayu. Orang Melayu pun guna juga masyarakat majmuk tu. Bolehlah kamu guna dalam karangan bahasa Melayu. Nak buat karangan dalam tulisan Jawi pun bagus juga. Berlatihlah tulis Jawi. Jadi masyarakat majmuk itu adalah masyarakat yang pelbagai kaum. Macam kita kat Malaysia, Malaysia negara yang mempunyai masyarakat majmuk sebab penduduk Malaysia ada Melayu, ada India, ada Cina, ada Kadazan, Iban, banyak kan, ramai. Jadi banyak jenis masyarakat. Jadi kita ni penduduk Malaysia ni adalah masyarakat majmuk. Sama juga dekat Madinah. Madinah penduduknya adalah masyarakat majmuk. Sebab apa? Ada kaum Khazraj, ada kaum Aus, ada kaum Yahudi gitu. Okey, kita teruskan. Jadi peraturan perundangan Islam ni yang digubal oleh Rasulullah SAW adalah bersesuaian dengan masyarakat majmuk. Semua boleh ikut dan sesuai dengan semua masyarakat. Ikut agama walaupun masyarakat yang berbilang ada banyak agama lah. Ada yang Islam, ada yang tak Islam kan. Bersesuaian. Okey, kita tengok seterusnya, boleh menyatukan masyarakat pelbagai kaum dan bangsa. Bila kita buat peraturan tu, walaupun kita Islam, dia tak Islam, tapi kita mematuhi peraturan yang sama kan, kita akan ada satu kata sepakat tau. Dia macam ada macam you hurt him, I will hurt you back. Gitu. Macam tu. Jangan kacau saudara, macam jangan kacau kawan kita walaupun dia tak Islam, kita Islam, tapi dia kawan kita. Macam tu. Sebab kita berkongsi tempat tinggal yang sama. Lepas tu kita buat peraturan, kita melakukan peraturan yang sama. Gitu. Jadi kita macam itulah, boleh menyatu padu kan masyarakat. Kita ada kata itulah, sepakat mahu berkat. Seterusnya, mewujudkan perdamaian dan menghapuskan permusuhan. Tengok ni ayat yang seterusnya, mewujudkan keamanan kepada semua. Kalau kamu perasan ayat ni sama, mewujudkan perdamaian dan menghapuskan permusuhan. Samalah, mewujudkan keamanan kepada semua. Saya saja tulis sama tu. Dalam buku teks pun sama juga, ada tulis dua-dua ni. Tapi nak cakap, kalau dalam periksa, jangan ulang point yang sama. Tulis point yang berbeza. Macam saya memasak kari. Kari dimasak oleh saya. Sebab ada satu je jawapan. Kan macam tu. Itu jadi satu jawapan je, bukannya dua jawapan. Kamu bagi satu jawapan. Gitu. Okey, jadi perundangan Islam ini memberi kesan kepada dakwah Islam dalam mewujudkan perdamaian dan menghapuskan permusuhan. Mewujudkan perdamaian antara yang Islam dan bukan Islam. Tak ada permusuhan antara yang Islam dan bukan Islam. Walaupun berbeza agama, tetapi kita tak bermusuh selagi dia tak melanggar peraturan yang ditetapkan. Peraturan yang ditetapkan atas untuk kepentingan keharmonian penduduk negara tersebut. Gitu. Okey, kita tengok seterusnya. Merangka persefahaman penduduk Islam dan bukan Islam. Itulah nak kata. Persefahaman. Bila kita ada persefahaman, kata sepakat, jadi kita tak gaduh. Tapi bila dah seorang tu tak ikut peraturan, langgar SOP, tak kira lah kau Islam ke tak Islam, sama agama ke tak, dah tak ada dah kata sepakat dekat situ. Sebab itu kena ikut undang-undang peraturan. Gitu. Okey, seterusnya. Memberi garisan panduan pemulihan kaum dan penduduk. Macam memberi garisan panduan pemulihan kaum dan penduduk. Macam kalau ada kesusahan,
Ada kesusahan ke, ada kesusahan lah. Mestilah kita, bila kita ada kesusahan, kita nak pulihkan keadaan. Bila keadaan tu dah susah, dah rosak ke apa, mesti kita nak pulihkan kan. Jadi macam mana Nabi Muhammad berikan garisan panduan, cara-cara macam mana nak buat pemulihan tu. Gitu. Ada dekat dalam Piagam Madinah, Perundangan Islam yang pertama. Okey, seterusnya membentuk politik dan mempertahankan negara. Membentuk politik. Dia bukan macam politik yang kita undi-undi apa-apa, kamu tengok mak ayah kamu mengundi tu. Iyalah juga. Iyalah, betul lah, adalah kaitan, tapi macam dia perhubungan antara negara dan negara atau negeri dan negeri macam tu. Gitu. Lepas tu dan mempertahankan negara. Kita ada jiwa nak mempertahankan negara. Lepas tu kita negeri kita pun dia tak adalah kita negeri kita je. Kita mestilah nak kena ada ambil tahulah juga pasal negeri sebelah, apa khabar negeri sebelah tu. Banyak ke kes COVID dia hari ni? Taklah kita ambil tahu kes COVID negeri kita je. Apa khabar lah saudara kita yang duduk dekat negeri sana no. Kita risaulah, banyak kena masa-masa COVID dekat negeri sana tu. Kan? Jadi kita ambil tahu pasal negeri sebelah. Itu dah membentuk politik. Politik macam politik antara negara dan negara. Hubungan. Gitu. Hubungan antara negara-negara tu, hubungan antara negeri dan negeri tu juga dipanggil sebagai hubungan politik. Diplomatik gitu, politik gitulah. Gitu. Okey, seterusnya. Banyak nasib baik tak ni saya tak kempen undi-undi siapa. Tak, yalah. Gurau je. Okey, ini yang terakhir. Tengok tu. Yang terakhir. Konon, prinsip penting dalam perundangan Islam. Prinsip penting. Kalau benda ni tak ada, itu bukan perundangan Islam namanya. Tanpa isi-isi ini, itu bukan perundangan Islam. Gitu. Okey, kita tengok prinsip penting yang ada dalam perundangan Islam. Yang pertama, Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum. Kita jadikan Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah ni hadis-hadis lah. As-Sunnah apa yang Nabi Muhammad buat. Walaupun tak ada termaktub dalam, tak ada tertulis dalam Al-Quran, tapi Nabi Muhammad buat. Alhamdulillah. Jadi dijadikan sebagai sumber hukum. Ambil hukum daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Bukannya daripada Google, bukan, daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya yang kedua, kesatuan umat dan kedaulatan negara. Ini penting. Prinsip penting dalam perundangan Islam, kesatuan umat dan kedaulatan negara. Itu yang penting kita ambil ni. Jadi keutamaan dalam perundangan Islam. Bukannya untuk untuk keuntungan peribadi pemimpin. Okey. Seterusnya, kebebasan bergerak dan tinggal di dalam negara. Kebebasan bergerak dan tinggal di dalam negara. Jadi tak adalah macam kamu tengok isu penduduk Palestin sekarang kan. Ada penduduk tu dia tak boleh keluar daripada kawasan tu. Penduduk tu duduk kat kawasan tu je. Dia tak boleh lebih sempadan daripada ada sempadan yang ditetapkan. Ada. Kamu kena ambil tahulah isu-isu ni. Isu berkaitan dengan agama kita, saudara seagama kita. Lepas tu kalau orang Israel, bangsa Yahudi kan, orang negara Israel lah, kan ada negara Israel. Orang Israel dia boleh lalu dekat situ, pasal dia boleh nak bagi mana suka hati dia. Tapi dia pun tak mau dekat-dekat dengan orang Islam dekat sana, sebabnya dia pun kata macam tak tahu, dia pun tak suka. Tak tahulah, saya pun tak pernah pergi kat sana. Tapi dia pun macam tu lah. Jadi kamu jangan jadi macam tu. Kamu jangan bila nanti buka sekolah, dah lama tak sekolah, nanti buka sekolah kamu macam tak ada kawan dia.
comot sangat budak ni, tak mau kawan dia. Janganlah macam tu. Tapi yang comot tu pun kenalah jaga kebersihan. Barulah orang nak dekat dengan dia. Jadi nak cakap jangan macam tu sangat lah. Sama je semua orang. Jadi kamu kena dekat dengan dia. Kamu walaupun dia macam comot-comot, kamu dekatlah dengan dia. Lepas tu kamu nasihatlah dengan dia, kat dia, janganlah comot, nanti orang tak suka, nanti ramai benci kamu, dibenci masyarakat. Macam tu orang yang tak bersih ni kan. Kita teruskan ni, bel tahu. Seterusnya, hak dan tanggungjawab pertahanan dan keamanan negara. Jadi setiap penduduk negara tempat tinggal tersebut, dia ada hak untuk mendapatkan pertahanan dan keamanan di dalam negara tempat tinggal dia, dan dia juga ada tanggungjawab untuk sentiasa menjaga keamanan di dalam negara tersebut. Macam apa tanggungjawabnya? Tanggungjawab dia jangan buat rusuh lah. Jangan buat gaduh, jangan buat bising-bising. Benda sikit je nak kecoh. Semua bising. Betul nak tumbuk-tumbuk orang. Orang tak ada cari gaduh dengan dia, tiba dia lalu dia tumbuk makcik kat sebelah dia tu. Apa masalah dia? Makcik tu beli bawang je. Gitu kan. Jadi masing-masing kamu pun ada tanggungjawab kamu. Saya pun ada tanggungjawab saya untuk menjaga keamanan dalam negara Malaysia tempat tinggal kita ni. Iaitu jaga SOP. Sekarang ni kata jangan keluar rumah, janganlah keluar rumah. Saya keluar rumah bila perlu je. Saya malas nak keluar rumah. Bila mak saya suruh beli beras, baru saya keluar. Kalau tidak, malas Okey, seterusnya, hubungan baik dan saling membantu antara semua warga negara. Ini dalam keadaan kita negara ini, kita aplikasikan dalam keadaan negara kita Malaysia lah sekarang ni. SOP kan, ada pakcik-makcik yang kena berhenti kerja, susah nak kerja ke apa ke kan. Jadi duit tak ada kan, anak-anak kecil nak makan, lepas tu tak ada duit ni, macam mana nak beli makanan. Jadi kan ada yang kibarkan bendera putih tu kan. Jadi siapa yang ada lebih, berilah sikit, membantulah jiran-jiran, warga negara tempat tinggal kita ni. Macam kita warga Sarah, kalau adik yang kesusahan, bagi tahu, memerlukan, bagi tahu tempat yang betul-betul. Macam kalau bagi tahu, macam kalau dah terdesak, sangat-sangat desak lah, janganlah dah terdesak lepas tu pergi mencuri. Daripada pergi mencuri, lebih baik cakap minta tolong saya kesusahan, nanti ada je yang membantu, insya-Allah. Kalau macam dalam warga Sarah, bagi tahu je tempat yang betul, insya-Allah ada yang membantunya, insya-Allah. Okey, seterusnya kita tengok. Tengok cicak kata apa tak tahu, saya tak faham bahasa cicak. Tanggungjawab individu dan pemerintah menekankan keadilan. Dia cakap tanggungjawab dalam menekankan keadilan ini adalah tanggungjawab semua dalam negara tersebut. Tak kira lah dia rakyat biasa ataupun pemerintah. Dalam keadilan ni macam peraturan lah, peraturan SOP ni lah. Saya tak boleh nak lari lah. Memang sekarang ni peraturan SOP ni memang kena tekankan betul-betul, patuhi arahan SOP. Kalau ada urusan yang betul-betul memang urusan penting, uruskanlah. Kalau tidak, sabar je lah duduk rumah. Gitu. Jadi ada tanggungjawab masing-masing. Kita kena disiplinkan diri kita. Walaupun payah nak disiplin tu, tak apa, kita sabar, insya-Allah Allah bantu. Okey, yang terakhir, kebebasan beragama dan tanggungjawab terhadap orang bukan Islam. Kebebasan dalam agama, Nabi Muhammad buat perundangan Islam ni, Piagam Madinah, ada kat situ prinsipnya semua orang bebas beragama. Sebab tu ada Yahudi yang bukan Islam. Nabi Muhammad tak ada letak pedang kat sini, kena masuk Islam. Tak ada. Nabi Muhammad biar macam berdakwah lah, bagi tahulah benda yang betul. Tapi kalau dia tak percaya, tak boleh nak paksa, sebab otak dia kan, macam sebab dia tak percaya, kita nak buat macam mana kan. Dia tak dapat hidayah lah maknanya. Hidayah tu cuma milik Allah. Allah je yang boleh bagi hidayah.
Nabi Muhammad tak boleh bagi hidayah. Nabi Muhammad cuma boleh bagi tahu benda betul je. Benda dakwah, benda bahawa Allah itu satu, Allahu Ahad. Allah itu Maha Esa, tak ada Tuhan lain selain daripada Allah. Tapi kalau orang lain tak nak percaya, Nabi Muhammad nak buat macam mana? Tak boleh nak buat apa-apa. Allah je yang boleh buat orang tu percaya dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak boleh buat orang. Macam itulah. Jadi Nabi Muhammad memberi kebebasan dalam beragama. Sampai sekarang pun kita masih bebas beragama. Cuma kalau orang Islam murtad, kalau nak ikutkan hukum hudud pada zaman dahulu, kan, zaman Sayyidina Abu Bakar, orang yang murtad diperangi tau. Hukumnya hukum bunuh, bukan bunuh, dia macam pancung. Dia bukan hukum gantung tau. Hukum gantung tu menyeksa, lambat mati. Lepas tu terseksa berapa saat. Dia pancung je. Pancung tu dia serak. Tak sesaat lah mati lah. Macam tu. Jadi kalau orang yang murtad dia memang jadi jaga akidah masing-masing. Jangan nak terikut-ikut sangat trend zaman sekarang ni. Trend sekarang ni bukannya betul semua ya. Main ikut je. Kamu main ikut je, tak ambil tahu. Lepas tu main ikut je dia cakap apa. Tu lagu-lagu entah apa-apa yang trend tu. Kamu main ikut sebut je entah apa-apa liriknya tu. Entah lirik lagu tu boleh merosakkan akidah kita. Mulut kita ni kena jaga. Jangan main cakap sesedap rasa. Cakap lain habis lari akidah, jatuh gugur akidah, habis murtad. Minta lah ampun, minta jauh lah sangat. Ya Allah, Tuhan, na'udzubillah min zalik. Ni, tanggungjawab terhadap orang bukan Islam. Okey, jadi tanggungjawab terhadap orang bukan Islam, walaupun dia tak Islam, tapi kita ada tanggungjawab tau. Kita kena mempertahankan dia. Contohlah ada uncle ni, tak kira lah dia Cina ke India ke. Tapi kalau ada kesusahan, kita kena tolong dia. Takkanlah kita nak biarkan dia mati ke bulung, kan. Tak pun jiran kita orang tak kira lah India ke tak ke, kan, Cina ke, bergaduh. Lepas tu sampai nak berparang-parang, takkan kita nak biar, kita nak tengok dia macam nice, okay, gaduh. Saya rasa yang perempuan tu yang menang. Suami dia menang. Takkanlah kita nak buat macam tu. Kita mestilah nak meleraikan untuk menjaga keamanan negara kita, keamanan tempat tinggal kita. Kalau mereka duduk bergaduh macam sampai ke malam, macam mana kita nak tidur? Gitu. Jadi kita ada tanggungjawab terhadap orang bukan Islam. Kita kena jaga dia. Macam kita kena amankan. Pelerai lah, janganlah gaduh gitu. Kalau macam ada budak kecil, walaupun budak kecil tu Cina ke India ke tak tahulah, kita bantulah dia. Makan terbaring kat tepi jalan tu tak makan, kesian dia, kan, bagilah makan. Janganlah resis sangat. Gitu. Resis tu dia tak, dia macam negro, macam tu. Itu resis lah tu. Jangan jadi macam tu, resis. Okey, habis dah poin kita untuk kelas video hari ini. Video kelas ke kelas video, tak tahulah. Sampai di sini sahaja. Lama-lama nanti lagi panjang saya membebel. Okeylah, InsyaAllah minggu depan kita jumpa dalam Google Meet. Tahu ni sampai dengar sampai habis ni baguslah. Kita jumpa dekat Google Meet. Kita habiskan tajuk pelajaran yang kedua. Ni pelajaran pertama dah habis. Kita sambung minggu depan dalam Google Meet pelajaran yang kedua, kewafatan Nabi Muhammad SAW. Hari-hari terakhir Nabi Muhammad macam mana. Lepas tu siapa pengganti Nabi Muhammad selepas Nabi Muhammad wafat, siapa pemimpin selepas Nabi Muhammad. InsyaAllah kita akan teruskan dalam Google Meet minggu depan. Okay, jadi semua tolong peka alert dalam Telegram dan WhatsApp, sebab saya akan kongsikan link untuk masuk kelas dalam grup Telegram dan WhatsApp. Dua-dualah nanti saya kongsi. Lepas tu kehadiran, saya tak akan bagi link kehadiran dekat WhatsApp dan Telegram. Saya akan bagi link kehadiran dalam ruang komen Google Meet. Siapa yang masuk je dapat ambil kehadiran. Lepas tu kena jawab
soalan dalam Google Form. Untuk ambil kehadiran tu kena jawab soalan, masuk, tulis nama, jawab soalan, lepas tu submit. Baru dapat kehadiran. Saya nak bagi susah-susah sikit dapat kehadiran ni. Sebabnya nanti ada yang dia tulis kehadiran je tapi dia tak masuk pun dalam kelas. Gitu. Sedih ai. Okeylah. Bebel lagi. Maafkan saya. Sekian. Kenapa sangat? Sekian. Assalamualaikum. Macam mana nak tutup ni? Okay.